Kuala Kangsar merupakan sebuah bandar diraja dan salah satu bandar bersejarah bagi negeri Perak Darul Rizwan. Kuala Kangsar juga merupakan kawasan pelancongan dan mempunyai pelbagai tempat bersejarah untuk dikunjungi. Kuala Kangsar juga turut dikenali dengan penghasilan tembikar labu sayung. Menurut cerita penduduk setempat di Kuala Kangsar, dipercayai bahawa labu asalnya dibawa ke Sayong oleh Tok Kalok yang datang dari Minangkabau pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar. Tok Kalok merupakan salah seorang yang mempunyai hubungan baik dengan istana pada ketika itu. Tok Kalok telah dianugerahkan tanah oleh Sultan di Kampung Kepala Bendang sebagai menghargai kebolehannya dalam membuat hasil pertukangan seperti pedang, parang, keris dan juga tembikar yang banyak membantu penduduk setempat dan negeri pada ketika itu. Nama saya adalah panggilan IC Zulkifli Pandai Bidin. Tapi sini orang panggil saya Cik Noh ya. Saya ingat 40 tahun ada kot. 40 tahun lebih kot, lebih kurang lah saya ingat lah. Tahun 50-an, 60-an mak saya buat labu. Saya ingat tahun dalam 40-an lebih dah. Mana saya kahwin, saya dah bertangga 80. 80 umur saya 30. Lama sebelum itu dah lagi saya dah tak adalah banyak sangat, tapi tengok mak saya dan apa buat labu dah. Itu rumah tu saya macam ni. Itu rumah tu saya asal. Bawa itu rumah tu di bawah lah. Mak saya pembakaran di sini lah. Pembakaran tapak tradisional ni sini bakar sini. Nak jayaan tu tidak jaya lah. Cuma saya dalam tahun 75 anjuran Perbanan Angkatan Pertahanan Malaysia nak adakan satu latihan tembikar sebenarnya di Jambatan Iskandar. Kami dari sini, dari kampung ini 5 orang, lebih kurang sangat 5 orang lah. Kami pergi mengikut kursus itu selama 2 tahun setengah. Ramai 25 orang lah, campur-campur lah. Di Kepala Bendang ni ada sikit, di Pulau 3 Parit ada sikit, dia campur-campur. Sampai saya start tahun 75 sampai 77. 2 tahun setengah saya mengurus kursus sana. Lepas tu dalam kursus tu saya dapat 2 orang tawaran kerja ya. Lepas tu dalam tahun 80-an saya dalam tawaran kerja situ saya dapat jawatan saya pelbagai. Pelbagai ni you tahulah. Pelbagai ni macam contohnya tuang kebun lah. Tuang kebun, pejabat, campuran pelbagai. Sampai tahun 80. 80 saya pun berpindah lah ke kilometer 40 di Salok lah. Labu sayung ni saya rasa asalnya saya tak pandai sangat, tapi saya tahu lebih kurang asal sayung ni. Ini kampung tertua sekali. Kampung tertua, Kampung Bendang. Kemungkinan di sini masa itu sultan-sultan, raja-raja dia surang sini. Mungkin di sini salah Tok Mauluk lah, salah saya dia ketua, rasa tahu labu sayung ni. Kemungkinan lah, saya pun tidak tepat tapi anggaran itulah. Saya banyak kepada tradisional. Saya suka tradisional ni amat susah. Tapi seronok buat tradisional ni. Dia lain. Bentuk tu ada beza juga. Tapi hiasan tu dah lain. Hiasan dia lain. Dia cara hiasan lain. Perbezaan dia. Labu sayung ni, kata labu sayung ni banyak kan sebenarnya sini katakan bekas air ya.
Tapi kalau labu sayur ni dia tak mestinya kita buat untuk apa? Untuk labu air, untuk hiasan bunga pun ada. Hiasan bunga pun ada dia buat. Tapi tidaklah bentuk macam labu sayur, bentuk lain lah. Tapi labu sayur biasanya bentuknya pada labu air lah, bentuk air lah, simpanan air. Sekarang tradisional kurang katan. Pasal pun tak ada orang yang yang minat dalam bidang picit tani. Kurang, amat kurang. Tak tahulah akan datang hilang pupus ke, wallah saya pun tak jamin. Pasal kalau rasa kita nak senang sikit nak buat picitan ni, tak ada. Tapi dah kualiti ni saya rasa tradisional lebih kualiti. Sebab dia bentuknya tak 100% sama. Kalau acuan 100%, contoh macam ni, acuan sama ya. Sama ya, macam mana kamu tuang macam mana mesti sama ya, tak ada lari lah. Kalau picit ni ada tinggi ada sengit dah, macam-macam lah dengan tangan. Kalau picit ni kita rasa kita. Macam mana nak sukakan kreasi labu sayur ni pada zaman sekarang? Saya tahu nak kata lah macam mana. Cuma generasi ni itu pulang pada pelanggan sendiri dia. Aku rasa nak cari yang picit, cari. Cari yang acuan, cari lah. Itu pulang sendirilah. Itulah. Tapi saya rasa picit ni sambutan dia tak ada lah. Menurut Encik Zulkifli, terdapat 3 teknik dalam penghasilan labu sayur, iaitu teknik picit, teknik lingkaran dan teknik acuan. Bagi menghasilkan labu sayur dengan menggunakan teknik picit ini perlu melalui beberapa proses. Langkah pertama, tanah liat perlu dijemur terlebih dahulu. Kemudian, tanah tadi ditumbuk sehingga halus dengan menggunakan lesung kaki. Tetapi, kini lesung kaki jarang digunakan kerana mempunyai mesin untuk menghaluskan tanah tersebut. Selepas ditumbuk halus, tanah tadi perlu diayak bagi mengasingkan benda-benda asing yang terdapat di dalam tanah tersebut. Setelah itu, uli tanah tersebut dengan air dan perapkan ia selama semalaman. Setelah diperap semalaman, tanah tadi bolehlah dibentuk. Dengan menggunakan pinggan, tanah tadi akan diletakkan di atas pinggan dan picit bagi membentuk sambil memusingkan pinggan tersebut. Perlulah dilicinkan terlebih dahulu sebelum diukir. Dalam proses melicinkan labu sayung, batu sungai boleh digunakan kerana permukaannya yang licin. Selain daripada batu sungai, benda-benda lain yang mempunyai permukaan yang licin juga boleh digunakan. Kemudian, labu tadi bolehlah diukir atau ditekap dengan menggunakan kulit kerang atau kayu yang telah diukir. Pada kebiasaannya, corak yang sering dihasilkan adalah corak berbentuk daun dan bunga. Proses yang terakhir adalah membakar labu sayung tersebut. Tujuannya adalah bagi menguatkan lagi tanah liat yang telah dibentuk. Proses membakar mengambil masa 7 hingga 8 jam. Setelah siap dibakar, labu sayung tadi perlulah dibiarkan selama beberapa jam bagi menyejukkan labu tersebut. Proses untuk membuat labu sayung dengan menggunakan teknik lingkaran ini sama seperti teknik picit. Perbezaannya di antara teknik picit dan teknik lingkaran adalah teknik picit menggunakan pinggan untuk membentuk, manakala teknik lingkaran menggunakan roda pemutar.
Terdapat pelbagai jenis tembikar labu sayung di Kuala Kangsar. Antara jenis labu sayung yang dihasilkan oleh Encik Zulkifli Pandak Berdin ialah labu licin, iaitu labu yang paling banyak dihasilkan olehnya. Terusnya ialah labu belalai gajah. Namanya diberi sebagai belalai gajah kerana bentuknya seperti belalai gajah. Labu lepak pula adalah labu yang paling sukar dihasilkan kerana coraknya yang sukar untuk dihasilkan. Akhir sekali ialah labu gelugur. Namanya diberi sebagai labu gelugur kerana coraknya seperti asam gelugur.